Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, moderator kita pada malam ini yakni saudara Muhammad Khalid Yahya, pada panelis kita yang dimuliakan Sidi Syekh Abu Muhammad Muhyiddin Nawawi Al-Bantani, Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Azizi dan saudara Wan Ahmad Faizal, Deputi Kehormat Datuk-Datuk dan Datin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT sekalian. Syukur pada Allah SWT kerana kita malam ini beramai-ramai yang telah dipilih untuk duduk bersama dalam majlis forum keindahan Kesultanan Alam Melayu Nusantara, bagi sama-sama kita berkongsi ilmu dan bermuzakarah tentang tajuk yang sangat penting dan relevan, khususnya dalam realiti masa kini yang sangat-sangat mencabar institusi Raja-Raja Melayu yang merupakan warisan bangsa kita semenjak beratus-ratus tahun. Izinkan saya mulakan majlis ini dengan mengetengahkan suatu ungkapan ahli hikmah yang berbunyi, jika hendak merosakkan tanaman, racunilah akarnya. Jika hendak merosakkan bangsa, racunilah sejarahnya. Dan inilah realiti suram yang telah tercermin dalam lanskap sosiopolitik tanah air kita mutakhir ini. Saya mohon berjuta kemaafan kerana terpaksa membuka tirai forum kita malam ini dengan suatu kenyataan yang berbentuk negatif, yang seolah-olah tidak harmoni dengan tajuk positif kita malam ini, yakni keindahan sistem kesultanan kita. Namun bukan daya, one must do what one must do. Saya perlu buat apa yang saya perlu buat. Bagaimana mungkin dapat dinikmati aroma keharuman kayu gaharu? Bagaimana mungkin menempa keris pengenal jati diri jika tidak dibakar di atas api? Begitulah ibaratnya, manakala mungkin kita mampu menghayati dan menghargai keindahan sistem Kesultanan Melayu ini sebelum dibakar hangus segala persepsi negatif yang sekian lama telah menjajah, menguasai dan berakar umbi di alam pemikiran kita. Terus, memerhatikan saya semenjak berkecimpung selama 15 tahun dalam bidang pengkajian dan penulisan sejarah Melayu, termasuk elemen kemelayuan dan keislaman, saya telah membuat beberapa kesimpulan yang penting tentang peranan golongan Orientalis. Pertama, kita sememangnya tidak dapat menafikan peranan golongan ini yang bukan sahaja menyumbang jasa besar dalam menolong memperkayakan perbendaharaan maklumat dan data sejarah tanah air kita. Kita tidak menidakkan sumbangan dan jasa mereka. Malah mereka jugalah telah menolong dalam melangkah sejarah bangsa kita yang umurnya telah menjejah lebih 700 tahun. Tetapi dalam masa yang sama, saya juga perlu highlightkan di sini bahawa golongan Orientalis jugalah yang bertanggungjawab dalam mentafsir maklumat-maklumat dan data-data sejarah kita mengikut nilai, neraca dan ukuran mereka yang sudah tentunya berbeza dari kita, di atas perbezaan pokok tentang agama mereka, budaya mereka dengan agama dan budaya kita. Tafsiran yang dibuat mengikut nilai, neraca dan ukuran Orientalis Barat ini yang kebanyakannya beragama Kristian dan Yahudi, malah berfahaman sekular, telah kemudiannya terus dipertahankan, diperkukuhkan oleh anak-anak didik mereka dan ahli-ahli akademik yang belakangan. Ini adalah suatu realiti. Tafsiran Orientalis inilah yang kemudiannya telah diinputkan dalam arus perdana sistem pendidikan negara kita, secara langsung membentuk persepsi kita terhadap sejarah bangsa kita mengikut kacamata mereka. Ya, yakni kacamata mereka yang bukan daripada agama dan budaya kita. Natijahnya, kita tidak mampu lagi bersikap positif kepada sejarah bangsa kita sendiri, sehingga terpaksa mencari panduan dan pedoman dari luar dalam ikhtiar mencari identiti bangsa kita yang sebenar atau meningkatkan harga diri kita sebagai umat Melayu. Antara yang menjadi mangsa pada dilema ini adalah sejarah Kesultanan Melayu tradisional
yang telah wujud bersama kewujudan bangsa Melayu semenjak beratus-ratus tahun yang silam, yang mana sekarang ini bentuknya telah berubah pada sistem raja perlembagaan yang sejak tahun 1957. Di sini biasa berikan beberapa contoh, contoh istilah-istilah yang ditafsir oleh alim ulama kita dahulu kala dengan tafsir yang dibuat oleh golongan orientalis supaya kita boleh menilai sendiri perbezaan di negara. Terus, okey, cuba tengok dalam proses Islamisasi Al-Melayu, alim ulama kita yang bukan calang-calang orang ni, mereka arif dan pakar dalam bidang tauhid, fiqh dan tasawuf, serta berpengalaman luas dalam fikih dakwah, telah menyuntik ke dalam kalimat raja atau sultan dengan makna yang sebenarnya ini khulafa Rasulullah SAW atau zilullah fil ard. Tetapi orientalis telah menyalah tafsirkan kalimat ini sebagai feudal monarchs, sebagai apa yang wujud dalam sistem monarki Eropah. Kedua, bendahara sebenarnya adalah menteri tafwid dalam sistem Islam, disalahartikan sebagai Perdana Menteri dalam sistem pemerintahan demokrasi sekular. Ketiga, undang-undang tradisional kita yang berpegang hakikatnya kepada hukum adat dan syariat tetapi disalahartikan sebagai undang-undang rimba yang didakwa mereka tidak berpaksikan kepada unsur-unsur rasionalisme dan intelektualisme. Keempat, alim ulama kita yang maksud sebenar adalah pewaris Rasulullah SAW disalah tafsir sebagai golongan yang mendakwa-dakwi mereka sebagai wakil Allah, wakil Tuhan di muka bumi ini. Jihad di lautan diartikan sebagai peladunan. Gundik disalahartikan sebagai wanita simpanan atau dalam bahasa Inggerisnya concubine, yang sedangkan maksud sebenar daripada gundik itu adalah isteri raja daripada golongan kebanyakan atau hamba raja yang diperoleh daripada jihad fisabilillah. Terus, natijah, kita tidak mampu untuk melihat wujudnya roh tauhid dan Islam dalam jasad sistem pemerintahan raja-raja Melayu kita. Kita tidak mampu melihat wujudnya roh tauhid dan Islam dalam jasad pemerintahan raja-raja Melayu yang silam. Inilah makna daripada pentafsiran ulama orientalis. Perkara kedua yang ingin saya sentuh di sini adalah wujudnya 3 kelompok yang menyeruduk masuk dalam wilayah-wilayah jajahan umat Islam termasuk di alam Melayu dengan menjadikan golongan orientalis sebagai alat mereka untuk mendapatkan cita-cita yang tersirat. Apakah agenda tersebut? Terus, pertama, kristianisasi. Kedua, imperialisme pembaratan. Dan ketiga, agenda Zionisme. Golongan orientalis ini digunakan sebagai alat untuk melemahkan jati diri dan harga diri bangsa kita supaya mudah mempengaruhi kita untuk membeli jualan-jualan murahan mereka itu. Maka apakah kaedah yang digunakan? Terus, iaitu meremeh-temehkan perkara-perkara pokok dan dasar, serta membesar-besarkan perkara-perkara kecil yang bersifat cabangan, mengecil, malah menenggelamkan terus elemen-elemen kekuatan bangsa kita dan membesar-besarkan segala kelemahan kita. Saya beri beberapa contoh. Pertama, orientalis telah menenggelamkan peranan Ahlul Bait Rasulullah SAW yang mengenal dan memperkembangkan agama Islam serta menyumbang dalam membentuk peradaban dan ketamadunan alam Melayu. Kedua, mereka telah meremeh-temehkan peranan raja-raja dan alim ulama silam yang membantu dalam membentuk nilai ketamadunan dan peradaban Melayu. Malah diagung-agungkan pula peranan British yang konon-kononnya menjadi pencetus ketamadunan yang dipacu oleh elemen rasionalisme dan intelektualisme. Ketiga, mereka telah meremeh-temehkan fahaman dan amalan nenek moyang kita yang adalah pengikut tegar kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keempat, meremeh-temehkan peranan Islam dalam membentuk jiwa baru dan alam pemikiran yang berpaksikan hukum akal dan nakal. Kelima, menenggelamkan sejarah institusi bendahara dan peranannya sebagai ketua ahli hili wal aqd, yang mana institusi ini sebenarnya telah dimusnahkan dan digantikan dengan sistem residen sebagai penasihat raja, dan pada hari ini ahli-ahli politik pula yang menjadi penasihat raja.
membesar-besarkan tugu-tugu, candi-candi dan borobudur yang diwarisi dari zaman pra-Islam, termasuk juga membesar-besarkan Sakibaki kubur Alfa Musa di Melaka tinggalan penjajah Portugis. Membesar-besarkan hikayat Pak Kado, Siluncai, Pak Pandai dan sebagainya. Walhal kita mempunyai khazanah persuratan dengan beribu-ribu naskah manuskrip Melayu yang tersimpan di merata tempat di dunia ini, yang mencakupi berbagai bidang termasuk ilmu falsafah, sains, perubatan, pemerintahan dan banyak lagi, menunjukkan tahap ketinggian literasi dan intelektualisme umat Melayu Nusantara suatu masa dahulu. Natijah, umat Melayu masih kini menjadi bangsa yang bukan timur, bukan pula barat, miskin dan gersam dengan kepribadian sendiri, hamba dan papa dengan peradaban luhur, mengalami sindrom inferiority complex, rasa kerdil dan hina diri, sentiasa berdilema dalam pencarian identiti, mudah dijual beli. Seterusnya, izinkan saya berkongsi dua perkara pokok yang menyentuh institusi Kesultanan Alam Melayu ini, dan ini adalah sejarah kita yang sebenar. Dua perkara pokok yang kita perlu fahamkan baik-baik dan perlu kita cuba kembalikan dan kukuhkan sebenarnya, sebab ini adalah suatu sistem yang hakiki dan daripada segi perspektif Islam inilah sebenarnya legasi kita. Pertama, bahawa sistem pemerintahan Raja-Raja Melayu tradisional adalah berpandukan sistem khulafa Rasulullah SAW, iaitu yang ditafsirkan sebagai pengganti Rasulullah SAW bagi melindungi agama serta mentadbir keduniaan. Malah selaras dengan usul al-fiqh al-siyasi atau kaedah bagaimana sesebuah negara itu diperintah mengikut landasan syariat. Raja Melayu itulah Khalifah Rasulullah. Bendahara Melayu itulah Menteri Tafwid. Orang besar berempat dan orang besar berlapan itulah Menteri Tanfiz. Jemaah Pangkuan Diraja itulah ahli wal aqd. Muafakat orang besar itulah Majlis Syura. Ungkapan kami suka dalam baiat Raja Melayu seumpama kami redha dalam baiat kepada Khalifah. Inilah legasi kita yang sebenarnya. Apakah kita tahu perkara ini? Tidak. Kerana ia ditenggelamkan terus oleh golongan orientalis dan anak-anak didik mereka. Kewujudan elemen-elemen peradaban dalam kosmos Kesultanan Melayu Silam adalah berpandukan hukum syariat dan hukum adat. Dalam sistem Kesultanan Melayu lama, wujud kesemarakan pembudayaan ilmu fardu ain dan fardu kifayah sehingga menatijahkan persedaran peranan pada watak-watak yang hidup dalam kesultanan tersebut. Sehingga kan setiap individu tahu untuk beradab, yang mana secara ringkas ditakrifkan sebagai meletakkan sesuatu di tempatnya yang tepat. Bermakna, kebanyakan watak-watak dalam naskah Kesultanan Melayu Silam tahu secara jelas apakah peranan masing-masing in the whole scheme of things. Apakah pantang larang mereka, mana yang disuruh, mana yang dilarang, mana yang perlu dilaksanakan, mana yang perlu ditinggalkan, mana batas, mana sempadan. Sehingga mereka berupaya memikul serta melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diikat dengan peranan masing-masing dengan berkesan yang cemerlang. Natijahnya, wujudlah keharmonian dalam kosmos Kesultanan Melayu yang mana dengan berpadukan hukum syariat dan hukum adat, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah, masing-masing watak, umara, ulama, para pembesar, ahli hikmah, ahli sastra, kulubalang dan rakyat tahu bahagian masing-masing, sedar di mana duduknya masing-masing, di mana putaran orbit masing-masing, di mana sempadan masing-masing, sehingga berhasil lengkap memperlengkapi, kukuh mengukuhkan dan tiada berlaku simpang siur penceragahan, pelanggaran orbit-orbit dalam kosmos Kesultanan Melayu lama yang boleh menjejaskan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat, membawa kepada kemudaratan malah kebinasaan. Kita boleh bandingkan kosmos Kesultanan Melaka dengan kosmos aliran politik kita pada hari ini. Jadi dalam masa yang berbaki ini, saya ingin menyentuh sedikit dinamika Islamisasi Kesultanan Melaka yang sering menjadi fokus rujukan pengkaji sejarah dalam pengkajian ketamadunan Kesultanan Melayu lama. Cuba rujuk kepada satu kenyataan yang dibuat oleh seorang orientalis barat. Dia berkata begini,
Melaka merupakan pemangkin bagi tamadun budaya yang banyak meresap ke kebanyakan kepulauan Melayu, menjadi penada aras bagi Kesultanan Melayu. Perkara ini telah memerajatkan pihak Portugis apabila diperhatikan pengaruh Melaka pada Sumatera. Hampir semua golongan elit bertutur di dalam bahasa Melayu Melaka dan mereka menjunjung adat Melaka, dan ia telah diguna pakai sebagai takrif bangsa Melayu serta adab dan budi pekerti seorang yang sempurna. Pengamalan agama Islam pun diukur dari tanda aras yang digunakan di Melaka. Melaka lah yang meletakkan jati diri dan identiti bangsa Melayu hingga melahirkan ungkapan Melayu itu Islam, dan pemeluk agama Islam itu berarti masuk Melayu. Ini suatu kenyataan yang amat baik daripada seorang orientalis, iaitu Kesultanan ini telah berhasil memperluaskan ruang lingkup makna di sebalik kalimat Melayu. Ya, bermakna sebenarnya perkataan Melayu itu pada asalnya adalah ditakrifkan sebagai suatu kaum yang berkerajaan kecil di Bukit Siguntang dalam wilayah Palembang, Sumatera, berubah menjadi suatu konsep, idea, gagasan yang mengikat berbagai kaum di rantau ini dalam satu ikatan budaya yang mana pusat rujukannya adalah Kesultanan Melayu Melaka. Jadi Sultan Iskandar Shah, putera raja dari kerajaan Melayu Palembang yang membuka negeri Melaka, kemudian anak cucu keturunan baginda yang mewarisi Kesultanan Melaka, bergandengan dengan alim ulama atas angin waktu itu, antaranya dari keturunan Ahlul Bait Rasulullah SAW, dari jurai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, sama ada yang berperanan sebagai pemimpin raja atau membuat markasnya di Pulau Besar dan di Masjid Tengkeran, mengajar ilmu syariat, tarikat, hakikat dan makrifat, hatta menjadi markas latihan guru bala Melayu di Pulau Besar, selain bergandingan dengan para pembesar Melaka dan ahli-ahli kemah dan budayawan. Maka ia telah berhasil bukan sahaja dalam menjadikan Kesultanan Melayu Melaka antara kuasa maritim terbesar dunia menyaingi pelabuhan Venice di Eropah, malah menjulang peradaban dan ketamadunan Islam yang tinggi, menjadi pusat ilmu dan dakwah yang paling penting di rantau ini pada masa itu. Melaka dilihat sebagai high culture ya, peradaban dan budaya tinggi, sehingga menjadi impian kerajaan-kerajaan kecil di sekelilingnya. Bukan sahaja untuk mengambil beban Melaka, malah mengambil sekali elemen-elemen yang menjadikan Melaka gah dan hebat, seperti bahasanya, fahaman agamanya, hukum hakamnya dan adat istiadatnya. Maka setelah naiknya Kesultanan Melaka, istilah kaum ataupun suku Melayu berubah menjadi suatu gagasan atau budaya. Lahirlah rumpun Melayu yang satu, Melayu Pahang, Melayu Patani, Melayu Banjar, Melayu Brunei, Melayu Kedah, Melayu Aceh, Melayu Bugis, Melayu Betawi dan sebagainya, yang menjadikan Melaka sebagai rujukan peradaban. Inilah kehebatan Kesultanan Melaka yang menyatukan rumpun di Nusantara. Sehingga hari ini pun dalam Perlembagaan Negara Malaysia, Melayu tetap diistilahkan begitu, dalam konteks, bukan dalam konteks perkawaman suku yang sempit, tetapi dalam ikatan budaya yang didefinisikan sebagai beragama Islam dalam semangat Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbahasa Melayu dan beradab istiadat Melayu yang seharusnya bersedikan kita buah. Yang terakhir sekali ya, kita bukan saja mampu menghayati sejarah Kesultanan Melayu Melaka yang berumur 250 tahun, iaitu melalui karya naskah Melayu teragung Sulalatus Salatin susunan Bendahara Tun Sri Lanang, malah boleh turut mengharusi dinamika Islamisasi Kesultanan yang hebat ini. Hanya saja kita dapat menerusi dan mentafsir pengkisahan buku Sulalatus Salatin dari kacamata agama dan adat budaya kita, bukan dari kacamata adat budaya orientalis alias kuliah. Cuba kita lihat kalau kita buka buku kitab Sulalatus Salatin dan kita melihat dan menerusi daripada perspektif agama, kita akan melihat sebenarnya boleh dikategorikan kepada beberapa kategori. Contohnya bab firasat, bab mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab peranan ahli hili wal aqd, bab peranan majlis syura, bab khianat, bab taat pada ulil amri. Bab taat pada ulil amri, itulah Laksmana Hang Tuah. Bab kebaktian pada ulil amri, bab muafakat, bab raja sebagai pemutus, bab fitnah, Sikito dan Mendelia, bab karamah aulia, bab hukum had dan sebagainya.
Mari pulihkan maruah bangsa. Hakikat Melayu kembalikan bisa. Walau kuasa yang tinggal sisa, jangan sekali berputus asa. Raja Melayu menjaga negeri, umat Melayu kembali berdiri. Bersama meredah onak dan duri, naungan Allah pasti kembali. Yang baik dari Allah, yang buruk atas kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.